Salam sejahtera semua. Okey, untuk sesi kita pada hari ini, kita teruskan dengan tajuk unit ke-9 iaitu berbelanja secara beretika. Okey, sebelum kita pergi detail berkenaan dengan tajuk ini, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan perbelanjaan secara beretika. Perbelanjaan secara beretika ialah berbelanja secara berhemah. Belanja secara berhemah dengan mengambil kira keperluan, apa yang kita perlukan, kemampuan, ini maknanya kita punya income lah, kita punya pendapatan, dan juga beban keuangan. Beban keuangan ni maknanya mungkin kita punya komitmen. Contohnya bayar ansuran rumah, bayar ansuran kenderaan, bayar ansuran pinjaman. Beban kewangan untuk menampung perbelanjaan harian. Berbelanja secara berhemah dengan mengambil kira keperluan, kemampuan dan beban kewangan untuk menampung perbelanjaan harian. Sebab itulah seelok-eloknya bila dapat pendapatan, bila dapat gaji, seboleh-bolehnya settlekan dulu kamu punya tanggungan tetap tu, aliran tunai tetap yang kamu memang perlu bayar setiap bulan tu. Contohnya bayar rumah, bayar kenderaan, bayar loan. Settlekan yang tetap tu baru ada baki untuk pembelanjaan tu. 3 perkara ni lah yang perlu diambil kira dalam konteks perbelanjaan berhemah. Seterusnya kita tengok apa kelebihan perbelanjaan secara beretika. Sekiranya kita mengamalkan perbelanjaan secara beretika, yang pertama kita mampu untuk membayar hutang. Hutang ni aspek tadilah, bayar hutang perumahan, bayar kenderaan, bayar pinjaman, semua hutang lah. Yang kedua, dapat mengurangkan stres. Bila kita mampu bayar hutang, bila kita tak ada masalah kewangan, secara tak langsung dapat mengurangkan stres, tekanan perasaan. Salah satu punca utama stres adalah disebabkan oleh masalah kewangan lah. Jadi kita bila kita mengamalkan perbelanjaan beretika, kita tak ada masalah kewangan, secara tak langsung stres akan dapat dikurangkan. Yang ketiga, akan dapat mengelakkan muflis. Muflis ni maknanya bankrupt. Sekiranya kita buat pinjaman dengan bank, kalau kita tak mampu untuk membayar pinjaman tersebut dalam satu tempoh, mungkin kita akan diisytiharkan bankrupt. Kalau dah bankrupt ni maknanya kita tak boleh ada apa-apa urusan dengan pihak bank. Kita punya harta pun kemungkinannya akan disita. Seterusnya kita tengok apa kepentingan perbelanjaan beretika. Sekiranya kita mengamalkan perbelanjaan secara beretika, yang pertama dapat menjamin masa depan sejahtera. Tak ada masalah kewangan, tak ada hutang, tak ada cari alung. So, alung pun tak akan cari kita. Dapat menjamin masa depan yang sejahtera. Kehidupan lebih tenang dan bahagia. Tak ada stres. Tak terikat dengan mana-mana alung ke contohnya. Tak ada orang kacau. Yang ketiga, mempunyai wang ketika kecemasan. Dalam kita punya perbelanjaan, dalam kita punya pendapatan tu, kita dah set berapa amount untuk kita jadikan simpanan, masuk dalam tabung.
Okey, tabung ini kita boleh guna untuk kecemasan, contohnya rawatan hospital. Okey, hanya untuk kecemasan sahaja kita guna simpanan tersebut. Okey, dan yang keempat, pembiayaan pendidikan masa depan. Maknanya kita punya pendapatan tu kita dah setkanlah ini untuk pendidikan. Contohnya sekarang kalau ibu bapa untuk anak-anak ada simpanan apa, SSPN, okey, tabung tu. Maknanya bila anak dah besar nanti dapat melanjutkan pelajaran mana-mana institusi pendidikan, kita dah tak risau. Okey, sebab kita dah buat saving untuk mereka. Okey, tak perlulah kita nak buat bila anak dah nak belajar nanti dia pergi buat pinjaman dengan PTPTN ke apa semua. Okey, tak perlu dah itu sebab dah ada, kita dah standby untuk itu. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana cara untuk mengurus perbelanjaan secara beretika. Okey, kita dah tahu kelebihan perbelanjaan secara beretika tu. So bagaimana kita nak mengurus ataupun nak mengamalkan pembelanjaan secara beretika ini, yang pertama kita mesti kenal tempat kita nak belanja tu. Biasanya tempat yang lebih besar, tempat yang lebih mewah. Okey, kalau kita pergi shopping di tempat-tempat tersebut lagi banyak kita habis. Okey, kalau contohnya kalau kita nak pergi ke Aeon, lebih banyak yang kita tunai yang kita perlu bawa berbanding kita nak pergi berbelanja di pasaraya minimart biasa. Okey, contohnya pergi Aeon pun pergi Aeon lain pergi ke Tesco, ke Maiden contohnya, 3 tempat tu, 3 shopping mall tersebut. Okey, tapi mungkin harga di tiga-tiga tempat tersebut adalah berlainan. Okey, yang kedua, membeli barangan yang kita perlukan sahaja. Untuk yang ini kita perlu tahu, kita perlu bezakan yang mana keperluan adalah dan yang mana kehendak. Okey, so kita utamakan kita hanya beli barang yang kita betul-betul perlu sahaja. Yang ketiga, kita merekodkan perbelanjaan. Okey, maknanya kita buat catatanlah hari ini berapa kita belanja. Okey, esok berapa, setiap hari ada dalam list kita. Okey, rekod perbelanjaan. Maknanya mungkin ini kita dah boleh buat bajet kita punya pendapatan sebulan. Okey, dah tolak pinjaman apa yang perlu kita bayar apa semua tu berapa lebihan, mana kita dah boleh set berapa hari berapa yang kita perlu belanja. Okey, dan yang keempat, berfikir sebelum membeli. Okey, sebelum beli barang itu fikir dahulu adakah barang ini betul-betul kita perlukan. Okey, so kalau kita betul perlu kita boleh beli, kalau rasa benda itu tak perlu, okey, tak perlu beli. Okey, fikir dulu sebelum membeli supaya kita tidak membazir, supaya kita dapat mengamalkan pembelanjaan secara beretika. Okey, seterusnya kita tengok nilai. Kita dah tahu cara mengamalkan pembelanjaan secara beretika. Okey, seterusnya kita tengok berkenaan dengan nilai-nilai moral. Okey, dalam konteks pembelanjaan secara beretika ini, okey, secara tak langsung kita dah praktikkan nilai yang pertama, nilai kesederhanaan. Kesederhanaan maknanya kita berjimat cermat ketika berbelanja supaya tidak mengalami masalah kewangan. Konsep sederhana. Okey, yang kedua, tidak menghabiskan semua perbelanjaan harian. Sebaliknya, menyimpan baki dalam tabung. Okey, kita ada duit, jangan habiskan terus. Okey, sebaiknya simpan dalam tabung untuk kita guna
di masa kecemasan seperti mana yang kita bincangkan tadi. Okey, nilai yang kedua adalah nilai bertanggungjawab, iaitu dengan cara menyediakan buku catatan untuk mencatat perbelanjaan harian dengan memasukkan jumlah wang yang diterima dan jumlah wang yang dibelanja. Okey, untuk ini, wang yang dibelanja ini, memang tidak boleh lebih daripada wang yang diterima. Kalau dibelanja lebih daripada yang diterima, maknanya kita telah berhutang. Okey, nilai yang ketiga adalah nilai berdikari, iaitu dengan cara kita merancang perbelanjaan diri sendiri dan kita bezakan keperluan dan kehendak sebelum merancang perbelanjaan. Okey, utamakan keperluan. Dan nilai yang keempat adalah nilai rasional. Okey, bila sebut saja rasional, dia berkaitan dengan pemikiran. So, kita boleh fikir untuk pilih tempat dan masa yang sesuai untuk belanjakan wang. Dan kita tidak mudah terpengaruh dengan promosi dan tawaran. Promosi ni sekarang macam-macam, kalau kita tengok, kalau kita pergi ke supermarket, berapa persen dia punya diskaun. Di online sekarang ni pun Shopee setiap bulan contohnya 11-11, 12-12, macam-macam cara untuk mereka tarik pelanggan. So, elok-eloknya kita jangan mudah terpengaruh dengan promosi tersebut. Fikir dahulu sebelum berbelanja. Rasional. Okey. So, saya harap kamu sudah faham apa yang kita bincangkan tadi. Okey, untuk mengukur pemahaman kamu, ada 2 soalan latihan. Di sini. Iaitu yang pertama, kamu antara 2 individu ini, Encik Thomas dan Encik James, kamu teliti perbelanjaan Encik Thomas dan Encik James ini dan nyatakan individu yang mengamalkan perbelanjaan beretika dan nyatakan sebab. So kalau kamu perhatikan, Encik Thomas dan Encik James ini, mereka punya pendapatan bulanan adalah sama, iaitu 4,300. Encik James pun 4,300. Tetapi jenis perbelanjaan dan amount untuk setiap perbelanjaan antara 2 individu ini adalah berbeza. So, cuba kamu tengok dua-dua ni, kamu telitikan dan kamu nyatakan siapa antara mereka dua ini yang mengamalkan perbelanjaan secara beretika dan kamu nyatakan sebab. Soalan yang kedua, ini soalan yang perlu kamu fikir, idea kamu. Sebagai seorang anak, nyatakan cara anda meringankan perbelanjaan ibu bapa. Kamu sebagai seorang anak, bagaimana kamu nak tolong ibu bapa kamu untuk meringankan perbelanjaan mereka. Itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.